Pernahkah anda rasa terperangkap? Seolah-olah anda mengulangi hari yang sama, masalah yang sama dan kekecewaan yang sama berulang kali. Tidak kira betapa kuat anda mencuba untuk berubah. Anda menetapkan niat, anda menulis matlamat, anda bahkan berdoa. Tetapi realiti di sekeliling anda seolah-olah tidak berganjak. Anda melihat orang lain mencapai impian mereka dan anda tertanya-tanya, apa rahsia mereka? Apa yang saya terlepas pandang? Perasaan buntu ini bukanlah kelemahan peribadi anda. Ia adalah simptom pemahaman yang terputus antara diri anda dan alam semesta. Kita diajar untuk percaya bahawa dunia luar adalah sesuatu yang berlaku kepada kita. Satu set keadaan yang rawak dan di luar kawalan kita. Kita percaya kita perlu bekerja keras, berjuang dan memaksa realiti untuk tunduk kepada kehendak kita. Tetapi, bagaimana jika saya bagi tahu anda bahawa keseluruhan premis ini adalah salah? Bagaimana jika realiti luaran anda bukan sesuatu yang perlu anda takluki, tetapi cerminan sempurna bagi dunia dalaman anda? Ini bukan sekadar falsafah atau pemikiran positif. Ini adalah persilangan antara kebijaksanaan rohani purba dan penemuan paling mendalam dalam fizik kuantum. Sains kini mula mengesahkan apa yang telah diajar oleh para mistik selama beribu-ribu tahun. Kesedaran anda, tenaga anda, secara harfiah membentuk dunia di sekeliling anda. Anda bukan mangsa keadaan. Anda adalah arkiteknya. Masalahnya ialah anda telah membina realiti anda secara tidak sedar, dipandu oleh program, kepercayaan dan emosi lama yang tersimpan jauh di dalam biologi anda. Anda menyiarkan isyarat ke alam semesta setiap saat, dan alam semesta hanya membalas dengan setia. Jika anda tidak suka apa yang anda lihat, sudah tiba masanya bukan untuk menukar cermin, tetapi untuk menukar wajah yang anda tunjukkan kepadanya. Dalam video ini, kita akan membongkar mekanisme tepat bagaimana ini berlaku. Kita akan melihat bagaimana DNA anda berfungsi sebagai antena, bagaimana emosi anda menjadi arahan, dan bagaimana medan kuantum bertindak sebagai cermin yang taat. Bersedia untuk mengubah perspektif anda, kerana apabila anda faham peraturan permainan ini, anda berhenti bermain sebagai bidak dan mula bermain sebagai pencipta. Penyelesaiannya terletak pada pemahaman yang radikal tentang siapa diri anda sebenarnya pada tahap paling asas. Anda bukan hanya jasad fizikal yang terdiri daripada daging dan tulang. Anda adalah medan tenaga, satu simfoni frekuensi yang bergetar. Dan di pusat orkestra ini adalah DNA anda. Lupakan seketika apa yang anda pelajari dalam kelas biologi. DNA bukan sekadar cetak biru statik untuk warna mata atau ketinggian anda. Penemuan terkini dalam bidang seperti biofizik mendedahkan bahawa DNA adalah antena sedar yang dinamik. Ia sentiasa menerima dan menyiarkan maklumat tenaga. Salah satu cara ia melakukannya adalah melalui pelepasan zarah cahaya yang sangat halus yang dipanggil biofoton. Biofoton ini bukan cahaya rawak. Ia membentuk corak yang sangat teratur dan koheren. Dan di sinilah ia menjadi sangat menarik. Keadaan corak cahaya ini secara langsung berkaitan dengan keadaan emosi anda. Apabila anda berasa tenang, bersyukur atau penuh kasih sayang, DNA anda memancarkan cahaya yang harmoni dan teratur. Ia seperti laser yang fokus. Sebaliknya, apabila anda mengalami tekanan, ketakutan atau kemarahan, pancaran cahaya itu menjadi huru-hara, tidak menentu dan tidak selaras. Ia seperti mentol lampu yang malap dan berkelip-kelip. Jadi, setiap emosi yang anda rasakan bukanlah sekadar perasaan. Ia adalah arahan bertenaga yang mengubah biologi anda pada tahap molekul. Perasaan gembira dan cinta mencipta resonans harmonik, membolehkan sel-sel anda berkomunikasi dengan optimum dan berfungsi pada tahap tertinggi. Perasaan takut dan tertekan menyebabkan pengecutan
gangguan dan ketidakharmonian dalam sistem anda. Keadaan dalaman ini kemudiannya disiarkan keluar dari anda sebagai tanda tangan frekuensi yang unik ke dalam apa yang disebut oleh ahli fizik sebagai medan kuantum. Medan kuantum ini adalah tenaga tak ketara yang menghubungkan segala-galanya. Ia adalah sumber kepada semua jirim dan pengalaman. Dan medan ini bersifat neutral. Ia tidak menilai. Ia tidak mempunyai agenda. Ia hanya bertindak sebagai cermin yang sempurna. Ia tidak bertindak balas kepada perkataan yang anda ucapkan atau keinginan yang anda fikirkan. Ia bertindak balas kepada frekuensi yang anda pancarkan. Melalui prinsip resonans kuantum, medan ini mengatur jirim, peristiwa dan keadaan untuk sepadan dengan getaran yang diterimanya daripada anda. Jadi jika anda sentiasa menyiarkan frekuensi kekurangan dan ketakutan, alam semesta tiada pilihan selain menyusun realiti yang mencerminkan kekurangan dan ketakutan. Jika anda menyiarkan frekuensi kelimpahan dan kegembiraan, ia akan memantulkan kembali pengalaman yang sepadan dengan getaran itu. Anda adalah stesen penyiaran dan hidup anda adalah siarannya. Jadi, jika prosesnya semudah itu menukar frekuensi kita untuk menukar realiti kita, mengapa begitu ramai di antara kita yang masih bergelut? Mengapa kita tidak boleh hanya memutuskan untuk berasa gembira dan melihat dunia kita berubah? Jawapannya terletak jauh di dalam sistem operasi kita. Minda separasedar. Ahli neuroscience memberitahu kita bahawa kira-kira 95% daripada tingkah laku, pemikiran dan tindak balas emosi harian kita dikawal oleh minda separasedar. Ia adalah program automatik yang berjalan di latar belakang. Minda sedar kita yang memegang matlamat dan keinginan kita hanya mengawal 5% yang kecil. Bayangkan cuba memandu kereta ke destinasi baru dengan hanya mengawal stering 5% dari masa, manakala 95% lagi masa pemandu automatik yang diprogram untuk kembali ke rumah lama anda mengambil alih. Anda akan sentiasa berakhir di tempat yang sama, bukan? Itulah yang berlaku dalam hidup kita. Minda separasedar anda telah diprogramkan oleh setiap pengalaman yang pernah anda lalui, terutamanya dari zaman kanak-kanak. Setiap kali anda berasa takut, malu, ditolak atau tidak cukup baik, satu jejak emosi tercipta. Pengalaman-pengalaman ini menjadi program. Lama-kelamaan, program-program ini bergabung untuk membentuk identiti anda, kepercayaan anda tentang siapa diri anda dan bagaimana dunia berfungsi. Mungkin anda belajar bahawa wang sukar diperoleh atau cinta itu menyakitkan atau anda perlu berjuang untuk terus hidup. Kepercayaan ini bukan sekadar idea, ia menjadi keadaan fisiologi. Tubuh anda secara literal ketagih kepada kimia emosi-emosi biasa ini. Anda menjadi ketagih kepada tekanan, kebimbangan atau rasa tidak bernilai kerana ia terasa normal. Inilah cabaran terbesar. Untuk mencipta realiti baru, anda mesti melepaskan identiti lama anda. Anda tidak boleh memasuki masa depan yang baru sambil berpegang pada emosi masa lalu. Alam semesta tidak bertindak balas kepada apa yang anda mahu. Ia bertindak balas kepada siapa anda sedang menjadi pada tahap getaran. Jika anda berkata anda mahukan kelimpahan tetapi getaran anda menjerit kekurangan kerana program separasedar anda, frekuensi kekurangan itulah yang akan menang setiap kali. Percanggahan antara keinginan sedar anda, Lalimibur, dan program separasedar anda, 95%, mewujudkan isyarat yang tidak selaras dan bercanggah. Medan kuantum menerima mesej yang keliru dan memantulkan kembali realiti yang keliru dan huru-hara. Oleh itu, kerja sebenar bukanlah tentang mencuba lebih gigih di dunia luar. Ia adalah tentang masuk ke dalam dan menulis semula program dalaman yang menyiarkan realiti semasa anda.
Bagaimana kita mula menulis semula program yang telah berjalan seumur hidup kita? Jawapannya tidak terletak pada paksaan atau perlawanan. Melawan pemikiran atau emosi negatif hanya memberinya lebih banyak tenaga. Kuncinya terletak pada prinsip asas fizik kuantum, kesan pemerhati. Dalam eksperimen Dirichlet yang terkenal, ahli fizik mendapati bahawa zarah subatom seperti elektron berkelakuan sebagai gelombang kemungkinan yang tidak terbatas apabila tidak diperhatikan. Tetapi sebaik sahaja pemerhati mengukurnya, gelombang kemungkinan itu runtuh menjadi satu zarah tunggal dalam satu realiti. Perbuatan memerhati mengubah realiti pada tahap yang paling asas. Anda boleh menggunakan prinsip yang sama ini kepada dunia dalaman anda. Pemikiran dan emosi anda adalah seperti gelombang kemungkinan itu. Apabila anda tidak sedar, ia mengawal anda secara automatik. Tetapi apabila anda membawa kesedaran kepadanya, apabila anda menjadi pemerhati, anda mengubah hubungan anda dengannya. Langkah praktikal pertama adalah untuk mengamalkan kesedaran tanpa penghakiman. Ini bermakna belajar untuk memerhatikan pemikiran dan emosi anda seolah-olah anda sedang menonton awan berlalu di langit. Anda tidak cuba menolaknya, menekannya atau menghakiminya sebagai buruk. Anda hanya mengakuinya. Sebagai contoh, apabila perasaan cemas timbul, bukannya berkata, "Saya cemas." Cuba katakan, "Saya sedar ada perasaan cemas di sini." Perubahan kecil dalam bahasa ini mencipta pemisahan. Anda bukan lagi emosi itu. Anda adalah kesedaran yang memerhatikannya. Dengan melakukan ini, anda menarik tenaga anda keluar daripada program automatik itu. Anda berhenti memberi makan kepada program itu dengan perhatian anda. Apabila anda berhenti mengenal pasti diri anda dengan emosi itu, ia mula kehilangan cengkamannya ke atas anda. Ia seperti mencabut plug perkakas elektrik. Ia masih mungkin mempunyai cas sisa, tetapi tanpa sumber kuasa yang berterusan perhatian anda, ia akhirnya akan reda. Proses ini memerlukan latihan. Mula dengan beberapa minit setiap hari. Duduk diam dan hanya perhatikan apa yang berlaku di dalam diri anda. Perhatikan nafas anda. Perhatikan sensasi dalam badan anda. Perhatikan pemikiran yang datang dan pergi. Jangan terlibat dengannya. Jadilah pemerhati yang senyap. Setiap kali anda melakukan ini, anda sedang melatih semula otak anda. Anda sedang membina laluan saraf baru, laluan untuk kesedaran. Anda secara literal sedang melepaskan diri anda dari belenggu, masa lalu, dan menuntut semula kuasa anda pada masa kini. Ini adalah langkah pertama dan paling penting dalam menjadi pencipta sedar realiti anda. Anda mesti menjadi sedar akan isyarat yang anda hantar sebelum anda boleh mengubahnya secara sengaja. Sekarang mari kita mendalami konsep teras yang mengikat semua ini bersama. Perbezaan antara koheren dan ketidakselarasan. Ini adalah kunci untuk beralih daripada pencipta yang tidak sengaja kepada arkitek realiti yang mahir. Koheren ialah keadaan penjajaran dalaman yang muktamad. Ia berlaku apabila pemikiran anda, minda, emosi anda, jantung, dan niat anda, badan, semuanya selaras dan menyiarkan isyarat yang sama dan harmoni. Bayangkan orkestra di mana setiap pemuzik memainkan nota yang betul pada masa yang betul, mencipta muzik yang indah. Itulah koheren. Apabila anda berada dalam keadaan ini, tenaga anda menjadi seperti pancaran laser, fokus, kuat dan mampu memberi kesan yang mendalam pada medan kuantum. Sebaliknya, ketidakselarasan adalah keadaan konflik dalaman. Inilah yang kebanyakan orang alami setiap hari. Anda berfikir satu perkara, saya mahu berjaya, merasakan perkara lain, saya rasa saya tidak cukup baik, dan melakukan perkara ketiga, menangguhkan tindakan kerana takut gagal. Fikiran,
hati dan badan anda semuanya menyiarkan frekuensi yang berbeza. Ia seperti orkestra di mana setiap pemuzik memainkan lagu yang berbeza. Hasilnya bukan muzik tetapi bunyi bising yang huru-hara. Isyarat yang anda hantar ke medan kuantum menjadi lemah, berselerak dan tidak berkesan. Medan kuantum menerima isyarat yang bercampur baur ini dan memantulkan kembali realiti yang bercampur baur, penuh dengan permulaan yang gagal, peluang yang terlepas dan kekecewaan. Bagaimana kita mencapai koheren? Ia bermula dengan jantung. Penyelidikan dari institut seperti HeartMath telah menunjukkan bahawa jantung menjana medan elektromagnet yang beribu kali lebih kuat daripada otak. Jantung adalah pusat emosi dan intuisi kita. Apabila kita secara sedar memupuk emosi yang tinggi seperti rasa syukur, penghargaan dan kasih sayang, irama jantung kita menjadi teratur dan koheren. Irama koheren ini kemudiannya menghantar isyarat ke seluruh badan, termasuk otak, menyelaraskan semuanya ke dalam keadaan harmoni. Ini bukan sekadar perasaan yang baik. Ia mempunyai kesan biologi yang mendalam. Bidang epigenetik menunjukkan bahawa isyarat yang dihantar oleh emosi kita boleh mengubah cara gen kita diekspresikan. Emosi koheren seperti cinta boleh mengaktifkan gen untuk kesihatan, pertumbuhan dan pemulihan. Manakala emosi tidak selaras seperti ketakutan boleh mengaktifkan gen yang berkaitan dengan tekanan dan penyakit. Dengan memupuk koheren jantung, anda secara literal menghantar arahan baru kepada sel-sel anda untuk membina badan yang baru dan kepada medan kuantum untuk membina kehidupan yang baru. Oleh itu, matlamatnya bukan untuk berfikir positif sambil merasakan ketakutan di dalam. Itu adalah ketidakselarasan. Matlamatnya adalah untuk menjana perasaan keadaan masa depan yang anda inginkan sekarang. Rasakan rasa syukur untuk kelimpahan sebelum ia tiba. Rasakan cinta yang anda cari seolah-olah ia sudah ada di sini. Dengan menyelaraskan emosi anda dengan niat anda mencipta isyarat koheren yang kuat yang memberitahu alam semesta dengan jelas, inilah saya sekarang. Dan alam semesta sebagai cermin yang setia mesti memantulkan realiti itu kembali kepada anda. Memahami konsep-konsep ini adalah satu perkara, tetapi mengintegrasikannya ke dalam kehidupan seharian adalah di mana transformasi sebenar berlaku. Ia tidak mencukupi untuk mengetahui ini secara intelek. Anda mesti menghayatinya. Ia adalah amalan harian untuk menguruskan tenaga anda. Mari kita bincangkan beberapa cara praktikal untuk menjadikan ini sebahagian daripada rutin anda. Mulakan pagi anda dengan sengaja. 15 minit pertama selepas anda bangun adalah kritikal. Minda anda berada dalam keadaan gelombang otak theta atau alfa yang sangat mudah menerima cadangan dan paling hampir dengan minda separa sedar. Daripada mencapai telefon anda dan membiarkan dunia luar membanjiri kesedaran anda dengan tekanan dan gangguan, ambil masa ini untuk diri sendiri. Sebelum anda bangun dari katil, letakkan tangan anda di atas jantung anda. Tarik nafas dalam-dalam dan fokus pada perasaan syukur. Bersyukur untuk apa sahaja, walaupun ia hanya kerana anda bernafas ataupun untuk keselesaan katil anda. Rasa syukur adalah salah satu frekuensi koheren yang paling cepat. Luangkan beberapa minit untuk benar-benar merasai emosi ini. Kemudian tetapkan niat untuk hari anda. Bukan senarai tugasan, tetapi keadaan kewujudan yang ingin anda hayati. Mungkin niat anda adalah, hari ini saya memilih ketenangan, atau hari ini saya adalah kesabaran. Dengan melakukan ini, anda sedang memprogramkan medan tenaga anda untuk hari itu sebelum anda berinteraksi dengan dunia. Sepanjang hari, amalkan pemeriksaan getaran. Tetapkan penggera pada telefon anda beberapa kali sehari. Apabila ia berbunyi, berhenti sejenak. Tutup mata anda dan tanya diri anda,
Apa yang saya rasakan sekarang? Apakah frekuensi yang sedang saya siarkan? Jangan menghakimi jawapannya. Hanya perhatikan. Jika anda mendapati diri anda berada dalam keadaan tekanan atau negatif, gunakan nafas anda sebagai sauh. Tarik nafas perlahan-lahan dan semasa anda menghembus nafas, bayangkan anda melepaskan tenaga yang tidak selaras itu. Kemudian, secara sedar, bangkitkan semula perasaan yang anda tanam pada waktu pagi. Rasa syukur, ketenangan atau kasih sayang. Ini hanya mengambil masa seminit, tetapi ia adalah tindakan yang sangat berkuasa untuk menentur semula tenaga anda dan mengambil alih kawalan isyarat yang anda hantar. Sekarang, saya ingin anda berhenti sejenak, di sini dan sekarang. Letakkan tangan anda di atas jantung anda. Tutup mata anda jika anda rasa selesa. Tarik nafas dalam-dalam. Apa yang anda rasakan pada saat ini? Adakah terdapat ketegangan di bahu anda, kerisauan di perut anda, atau adakah rasa damai? Ingat, tiada jawapan yang salah. Ini hanyalah data. Ini adalah frekuensi semasa anda. Kesedaran ini adalah langkah pertama anda untuk menjadi pengatur tenaga yang sedar. Semasa anda memulakan perjalanan ini adalah penting untuk bersedia menghadapi cabaran. Salah satu halangan terbesar yang akan anda hadapi ialah keraguan dan kemunculan semula corak lama. Ini benar-benar normal dan merupakan sebahagian daripada proses. Bayangkan anda telah hidup dalam sebuah bilik gelap sepanjang hidup anda. Apabila anda mula-mula membuka pintu kepada cahaya, ia terasa menyilaukan dan tidak selesa. Naluri pertama anda mungkin untuk menutup pintu itu semula dan kembali kepada kegelapan yang biasa. Perkara yang sama berlaku apabila anda mula mengubah keadaan dalaman anda. Apabila anda mula memupuk keadaan koheren yang baru seperti kedamaian dan kegembiraan, diri lama anda, program separa sedar yang terbiasa dengan tekanan dan ketakutan akan mula memberontak. Anda mungkin mendengar suara di kepala anda berkata, ini tidak akan berhasil. Siapa yang kamu cuba tipu? Atau, ini terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Keraguan ini bukanlah tanda bahawa anda gagal. Ia adalah tanda bahawa anda sedang berubah. Program lama itu menyedari ia kehilangan kawalan dan ia akan melakukan segala-galanya untuk menarik anda kembali ke keadaan yang biasa. Pada masa yang sama, realiti luaran anda mungkin tidak berubah serta-merta. Medan kuantum mempunyai sejenis kelengahan masa. Ia bertindak balas kepada getaran anda yang berterusan. Anda tidak boleh bermeditasi selama 20 minit dalam keadaan kelimpahan dan kemudian menghabiskan 23 jam berikutnya dengan bimbang tentang wang dan mengharapkan kehidupan anda berubah. Ini seperti memanaskan ketuhar hingga 200 darjah, kemudian mematikannya dan membukanya setiap 2 minit untuk melihat sama ada kek sudah siap. Anda mesti mengekalkan haba, mengekalkan keadaan koheren yang baru. Cukup lama untuk realiti fizikal mengejar getaran baru anda. Jadi, apabila keraguan muncul atau apabila anda melihat realiti lama, anda masih bermain di luar, jangan panik. Jangan melihatnya sebagai bukti bahawa ini tidak berfungsi. Sebaliknya, lihatlah ia sebagai gema masa lalu. Ia adalah cerminan frekuensi yang pernah anda siarkan. Tugas anda bukanlah untuk bertindak balas terhadap gamer itu. Tugas anda adalah untuk tetap setia pada frekuensi baru anda. Akui pemikiran ragu-ragu itu. Saya nampak awak, keraguan. Berterima kasih kepadanya kerana cuba melindungi anda. Dan kemudian dengan lembut kembalikan fokus anda kepada keadaan yang anda pilih. Ini adalah ujian ketabahan. Alam semesta sedang menguji anda. Adakah anda benar-benar komited dengan keadaan kewujudan yang baru ini? Atau adakah anda akan kembali kepada yang lama pada tanda pertama kesukaran? Dengan terus memilih frekuensi baru anda, tidak kira apa yang ditunjukkan oleh cermin luaran,
Anda membuktikan kepada diri sendiri dan alam semesta bahawa anda adalah tuan kepada tenaga anda. Dan dari ruang penguasaan itulah realiti baru dilahirkan. Kita telah melalui satu perjalanan yang mendalam daripada memahami DNA kita sebagai antena kepada menguasai keadaan koheren dalaman kita. Sekarang, mari kita satukan semuanya. Mesej teras yang saya ingin anda bawa bersama anda adalah ini. Anda tidak terpisah dari alam semesta. Anda adalah rakan pencipta yang aktif dalam pengalaman anda sendiri. Realiti bukanlah sesuatu yang berlaku kepada anda. Ia adalah pantulan langsung keadaan getaran dalaman anda. Setiap saat anda menyiarkan tanda tangan tenaga ke dalam medan kuantum dan medan itu tanpa gagal menyusun semula dirinya untuk sepadan dengan siaran anda. Kuasa untuk mengubah hidup anda tidak terletak pada usaha yang lebih gigih, memanipulasi orang lain, atau menunggu keadaan luaran berubah. Kuasa itu terletak pada keupayaan anda untuk menguruskan dunia, dalaman anda. Ia terletak pada kesediaan anda untuk beralih daripada menjadi mangsa emosi masa lalu kepada menjadi pencipta sedar masa depan anda. Ini bukan tentang menafikan atau menekan emosi negatif. Itu hanya akan mewujudkan lebih banyak ketidakselarasan. Ia adalah tentang memupuk keupayaan untuk memerhatikan emosi-emosi ini tanpa mengenalinya, membiarkannya berlalu seperti awan, dan secara sengaja kembali ke frekuensi asas anda, frekuensi cinta, rasa syukur dan kedamaian yang merupakan sifat semula jadi anda. Matlamat utama bukanlah untuk mendapatkan sesuatu, kereta baru, hubungan baru atau lebih banyak wang. Itu adalah pemikiran dari paradigma lama. Matlamatnya adalah untuk menjadi keadaan kewujudan yang baru. Apabila anda menjadi kelimpahan, kelimpahan akan muncul. Apabila anda menjadi cinta, cinta akan menemui anda. Perkara-perkara luaran adalah kesan sampingan, bukan matlamat. Matlamatnya adalah penguasaan dalaman. Jadi panggilan saya untuk anda hari ini adalah mudah tetapi mendalam. Berhenti mencari jawapan di luar diri anda. Alihkan tumpuan anda ke dalam. Komited kepada amalan harian untuk memerhatikan tenaga anda. Pilih dengan sengaja frekuensi yang ingin anda siarkan. Bersabar dengan diri anda. Raikan setiap saat anda memilih kesedaran berbanding reaksi automatik. Anda mempunyai teknologi yang paling canggih di alam semesta, di dalam diri anda, kesedaran anda, jantung anda, DNA anda. Belajarlah untuk menggunakannya. Mulai hari ini, ambil tanggungjawab penuh untuk getaran anda. Kerana dengan berbuat demikian, anda mengambil alih steering realiti anda. Perjalanan untuk mengingati siapa diri anda sebenarnya baru sahaja bermula. Dunia baru anda menanti isyarat baru anda.